Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak, dan dalam masa yang sama negara juga sudah beralih ke fasa peralihan endemik bermula 1 April lalu, dan kebanyakan apa yang kita lalui sepanjang 2 tahun lalu sudah pun diangkat seperti SOP untuk program-program sosial, termasuk juga program keagamaan di masjid dan surau, dan proses pengoperasian berkaitan dengan program-program keagamaan dan sebagainya bermula juga serentak dengan ketibaan bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, kita lihat saf-saf pun sudah pun dirapatkan semula. Begitu juga program-program Ihya Ramadan sudah pun rancak dilakukan ataupun dilakukan oleh umat Islam bermula dengan malam pertama tarawih hinggalah ke hari ini. Jadi untuk melihat perkara ini secara besarnya dan secara khususnya bagaimana pengoperasian program-program keagamaan dan juga institusi agama ini akan menjadikan Ramadan lebih bermakna, dan juga fasa peralihan endemik akan lebih bertertib sifatnya. Jadi saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar Nazri? Alhamdulillah. Datuk, terima kasih walaupun dengan kesentukan masa dan juga pelbagai program sepanjang Ramadan ini sempat juga untuk bersama kami di Agenda Awani. Terima kasih Datuk. Okay, sama-sama. Tok, Terima kasih. mungkin untuk sebagai permulaan, apabila kita sudah memasuki fasa peralihan endemik 1 April lalu dan kebetulan umat Islam menyambut Ramadan, jadi dari pemerhatian Datuk dan juga pihak berkaitan dengan agama seperti JAKIM misalnya, adakah kita sudah mula beralih ke fasa endemik ini dengan penuh tertib, dan fungsi-fungsi seperti masjid, surau dan juga institusi lain yang dibenarkan untuk berkumpul semula dapat berjalan dengan lancar? Bagaimana pemerhatian Datuk? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Nazri. Walaupun Nabi SAW menyebut tentang orang yang berpuasa ini ada 2 kegembiraan. Satu kegembiraan dia ialah ketika berbuka, dan yang keduanya ialah kegembiraan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah rakyat Malaysia pada tahun ini pula kita digembirakan dengan apabila berlakunya peralihan fasa endemik, daripada kita mengalami tentang COVID-19 yang telah melanda negara kita, dan apabila kerajaan telah mengisytiharkan 1 hari bulan April merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua, lebih-lebih lagi ialah khususnya kepada umat Islam yang menyambut Ramadan, dan juga dalam masa yang sama juga kita juga telah dibenarkan untuk datang ke masjid dengan kapasiti yang lebih baik dan lebih banyak apabila saf-saf semayang, saf salat itu dapat dirapatkan. Jadi alhamdulillah, ini satu perkara yang amat kita tunggu. Maklumlah sudah 2 tahun kita telah pun dijarakkan waktu solatnya dengan ada setengah masjidnya terpaksa kita letakkan dengan kapasiti yang agak kecil, tak boleh ramai datang. Tapi alhamdulillah sekali ini sudah pun datang dalam keadaan yang begitu baik, dan kita boleh datang tanpa ada had lagi. Cuma kita kena kontrol SOP. Dan kebetulan saya ada 2 situasi. 2 malam saya berada di kampung. Malam pertama dengan malam kedua saya bertarawih di sana, dan 2 malam pula saya sudah berada di Putrajaya untuk solat bersama-sama dengan masyarakat khususnya di Masjid Tunku Al-Mizan di Putrajaya. Sudah tentu kita dapat tengok di sini, masya-Allah, imarahnya kedatangan dan kehadiran anak-anak yang datang ramai-ramai bawa keluarga di sini. Jadi ini satu perkara yang amat menggembirakan, amat seronoklah apabila kita melihat suasana yang hidup, masjid kita dalam menghidupkan suasana Ramadan pada tahun ini, alhamdulillah. Okay. Mungkin Datuk nak jelaskan lagi tentang pengoperasian masjid, surau dan juga institusi agama ini dalam fasa peralihan endemik.
kerana apa pun kita mesti akur dengan prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditentukan, dan apatah lagi berkaitan agama ini ada SOP-SOP ataupun kuasa-kuasa yang tertakluk kepada kuasa negeri. Jadi mungkin Dato' nak jelaskan tentang itu. Jadi itulah alhamdulillah lah. Sebab itu apabila diisytiharkan 1 hari bulan itu bersama-sama dengan KKM sendiri membolehkan supaya kita boleh merapatkan saf. Walau bagaimanapun, bidang kuasa majlis agama negeri adalah merupakan kata pemutus untuk membenarkan sama ada kapasiti masjid itu dibuka dengan secara meluas ataupun saf dirapatkan atau tidak, terletak di bidang kuasa majlis agama negeri. Alhamdulillah, boleh dikatakan semua dari kalangan pihak majlis berkuasa agama negeri yang telah pun membenarkan untuk masyarakat dan umat Islam datang ke masjid berdasarkan kepada SOP-SOP yang telah ditentukan. Maka apa yang penting, perlu kita yang hadir ke masjid ini perlu untuk kita adanya disiplin mengikut SOP yang telah ditentukan. Program-programnya boleh dibuka dengan program iftarnya, program ada setengah-setengah tempat adanya tazkirahnya dibenarkan. Itu adalah merupakan satu kelainan sejak 2 tahun kita tidak boleh bersuasana seperti begitu rupa. Alhamdulillah. Okey, Datuk, berkaitan dengan prosedur operasi standard ataupun SOP ini, kita tahu dengan kitibaan Ramadan 1443 Hijrah, tetapi kita belajar juga sepanjang 2 tahun apabila institusi agama seringkali menjadi tempat ataupun kluster penyebaran COVID-19 sebelum ini ketika memuncaknya varian Delta satu ketika sebelum ini. Jadi bagaimana dengan SOP yang ditetapkan walaupun kita tahu sudah pun dibenarkan dengan kapasiti yang hampir penuh, dengan segala program-program yang kita tidak benarkan sebelum ini sudah dibenarkan seperti pengimarahan masjid dan sebagainya, tetapi kita perlu beringat supaya walaupun ada di kalangan warga kita mungkin ambil mudah ataupun lemaslah nak pakai pelitup muka, kadang-kadang bila AJK tegur ke dia marah balik dan sebagainya. Jadi apa ingatan Datuk supaya kita saling mengingati dan kita mengingati apa yang sudah pun sukar kita lalui 2 tahun lalu tidak berulang lagi? Okey, sebagaimana kita tahu bahawasanya virus yang melanda negara kita dan seluruh dunia ni benda yang amat menggerunkan dan kita tak nampak. Ini satu musuh kita yang kita tak tahu, yang kita tak nampak. Dan termasuklah juga di tempat rumah-rumah ibadah juga tidak terkecuali. Cuma alhamdulillah, saya melihat bahawasanya di tempat-tempat di masjid atau di surau, madrasah sebagainya, tempat yang kita anggap sebagai antara tempat yang agak disiplin dari kalangan orang yang hadir ke sana. Oleh itu lebih kurang ada 6,900 kluster yang telah pun melanda negara kita, tapi alhamdulillah kluster yang datang daripada surau masjid ini sebenarnya agak kecil. Ini nak menunjukkan bagaimana mereka yang hadir ke surau di masjid ini amat disiplin dalam pematuhan SOP yang telah pun ditentukan. Walau bagaimanapun kita sentiasa beringat, dan apa yang penting ialah terutama waktu kita buat dalam masjid biarlah kita tutup mulut, tutup hidung dengan kita pakai mask. Ini salah satu daripada ikhtiar yang perlu kita lakukan supaya kita akan dapat menyelamatkan suasana atau keadaan supaya kluster ini tidak merebak dan kita juga dapat membendung wabak ini melanda. Itulah salah satu daripada ikhtiar kita. Selain daripada kita ambil vaksin, maka selain daripada itu juga kita mematuhi SOP yang telah pun ditentukan oleh pihak Kementerian Kesihatan terutamanya. Datuk, dalam kita gembira dengan pembukaan fasa peralihan endemik ini, dan Datuk kata kita ni umat Islam ada berita gembira apabila kita ingin berbuka dan ketibaan Ramadan dan itu dinyatakan, tetapi kita masih mengingati bahawa 2 tahun yang lalu ini amat menduka citakan. Ada di kalangan kita yang sudah pun pergi, rakan baik kita mungkin, ibu bapa kita mungkin, ahli keluarga kita yang terdekat. Jadi bagaimana pandemik ini menjadi ibrah kepada kita supaya kita sentiasa beringat dan segala bencana yang kita terima ataupun melanda negara kita sebagai satu peringatan kepada kita untuk melakukan yang lebih baik apabila kita diberi peluang
dengan nyawa yang lebih panjang dapat kembali hidup semula seperti mana yang kita nikmati selepas 1 April ini? Okey, walaupun dalam keadaan kita gembira, kita juga melihat bahagian lebih kurang 35,000 rakyat Malaysia yang terkorban setakat ini apabila hasil daripada wabak COVID ini. Dan kita mengharapkan mereka yang telah menemui Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dari kalangan orang-orang Islam, mereka ini tergolong dari kalangan mereka yang saleh, mereka yang dikumpulkan bersama-sama dengan para anbiya dan juga dengan para syuhada. Dan sebab itu pada kita ialah apa yang berlaku, setiap apa yang berlaku bagi kita orang-orang yang beriman ini, anggap itu adalah merupakan apabila satu berlaku bala kepada orang Islam, satu kita kena ingat dia adalah merupakan satu kafarah, satu untuk dia nak menyuci kesilapan dan dosa kesalahan yang kita lakukan. Itu adalah merupakan satu perkara yang bagi orang beriman. Bagi orang beriman ni, apabila dia dapat satu musibah, dia mengucap syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau dia dapat nikmat pun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tahu semua yang datang itu sebagaimana yang selalu kita lafazkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah merupakan satu lafaz yang kita ungkapkan ketika kita ditimpa dengan musibah seperti begitu. Dan apabila kita banyakkan, termasuk saya sendiri pun adalah merupakan alumni kepada COVID lah. Saya pun pernah kena COVID, iaitu pada bulan 2 sebelum waktu tu belum ada vaksin lagi, tahun lepas, kita kena belum ada vaksin lagi, tapi alhamdulillah waktu tu gejalanya tidak kuat pada saya, dan alhamdulillah saya pun juga tidak mempunyai komplikasi yang lain. Maka itu semua benda yang kena penyakit seperti begitu, datang seperti begitu, maka sudah tentulah memberikan keinsafan kepada kita terhadap apa saja yang berlaku itu kepada kita. Apabila berlaku bala, berlakunya ujian kepada kita, semuanya kita mengingatkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Maha Berkuasa, dialah yang menyembuhkan kita dan dialah yang menimpakan penyakit kepada kita. Yang penting kita mesti tahu kita adalah merupakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa beringat terhadap apa yang berlaku tadi. Kita tahu juga selain daripada bencana ataupun wabak pandemik COVID-19, negara juga tidak terkecuali dengan bencana alam. Kita baru saja melihat di Kelantan, Terengganu pada awal bulan 3, tak semena-mena waktu sepatutnya sudah pun beralih kepada monsun barat daya, tetapi rakan-rakan kita di Pantai Timur dilanda dengan banjir besar. Kalau sebelum itu di hujung tahun lalu di Selangor dan kawasan-kawasan di Lembah Kelang, Teruk termasuk di Johor melanda banjir besar, dan kawasan di Titi Hayun di Gunung Jerai juga satu ketika sebelum ketika COVID hari itu pun mereka menerima bencana alam. Jadi bagaimana segala bencana yang menimpa kita, walaupun kita berada dalam situasi yang sepatutnya tidak ada bencana, kerana musim itu bukan musim bencana yang biasanya kita lebih bersedia, tetapi dengan tibanya Ramadan, dengan fasa peralihan endemik ini, bagaimana kita menjadikan sebagai satu peringatan kepada kita, dan kita sentiasa beringat untuk menolong saudara-saudara rakyat Malaysia yang terkesan, dan mungkin pada ketika ini mereka nak berbuka puasa, mereka pun tidak ada bahan-bahan yang cukup untuk menyediakan makanan di atas meja mereka. Jadi bagaimana Datuk, mungkin sedikit pesanan pada Datuk? Okey. Pertamanya kita kena ingat bila bala ni kadang-kadang kita dah anggap, kita rasa apabila kita bina rumah atas bukit maka kita selamat. Tapi belum tentu juga bila berlaku gempa bumi orang atas bukit jatuh dulu. Apabila kita katakan kita tak usah duduk rumah tepi laut, kita duduk atas bukit, duduk di tepi laut nanti banjir sebagainya. Tapi bagai-bagai datang itu ialah bala yang Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih mengetahui, ataupun musibah yang berlaku itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui sebab apa berlaku demikian-demikian. Semuanya ialah merupakan untuk menguji kepada kita sama ada kita ini menjadi hamba yang bersyukur ataupun hamba yang kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita.
Maka sebab itu apabila berlakunya banjir di hujung tahun yang lalu, terutamanya berlaku di Selangor, kemudian berlaku di Pahang, kemudian tak semena-mena pula kita diingat di Kelantan Terengganu terlepas, tiba-tiba berlaku pula di Kelantan Terengganu. Maka alhamdulillah agensi di bawah saya apabila berlakunya banjir, kebetulan saya masih ingat lagi waktu itu hari Sabtu, saya berada program di petang di Shah Alam, di ITM Shah Alam, sama-sama dengan pelajar-pelajar di ITM Shah Alam. Kemudian patutnya saya nak bergegas ke Kelantan kerana besok paginya saya ada program bersama-sama dengan Esko Kerajaan Negeri Kelantan untuk merasmikan dia punya pusat wanita di sana. Tapi tersekat. Nasib baik saya juga, kalau tidak saya juga merupakan mangsa yang tersepit dengan banjir. Tu bayangkan daripada pukul 3 petang saya nak keluar, nak cari jalan sejalan, pukul 8.30 baru boleh melepasi jalan untuk pergi keluar balik ke Putrajaya balik. Itu pun melalui jalan yang kontra yang telah ditunjukkan oleh pihak trafik untuk keluar ke balik ke Shah Alam. Jadi tuan-tuan, apabila berlaku saja hari Sabtu dan saya terus menghubungi pihak JAKIM sebagai urustiannya, saya minta supaya kita mesti semua agensi mesti digerakkan untuk kita carikan dana untuk memastikan bantuan-bantuan ini sampai. Alhamdulillah kita telah pun dapat lebih kurang 10.3 juta yang kita agihkan. Besoknya terus saya bersama-sama dengan agensi yang lain untuk pergi. Mula-mulanya kita pergi ke Sepang, kemudian ke Shah Alam, Kota Raja, walaupun setengah tempat itu tak boleh masuk, dan juga kawasan Ulu Langat ketika itu. Kuala Langat. Dan alhamdulillah bantuan-bantuan itu kita sampaikan kepada mereka yang seluruhnya yang ditimpa dengan musibah ataupun ditimpa dengan banjir tadi. Termasuklah juga di Pahang, termasuklah juga di Negeri Sembilan pun kita pergi, dan juga di Johor pun kita sampai. Itu bulan hujung tahun. Kemudian baru ni pun bila berlakunya banjir juga kita telah dapat collect duit lebih kurang 2 juta lebih untuk kita berikan Kelantan dengan Terengganu untuk membiayai ataupun memberikan bantuan kepada mereka yang menjadi mangsa sini. Sebab kita berpegang dengan prinsip ialah bahawasanya kita mesti ada sifat kita sebagai Nabi SAW telah pun tekankan, dia kata man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna au kama qal. Siapa yang tidak mengambil tahu tentang urusan saudaranya yang lain, maka dia bukan dari kalangan kami. Atas asas inilah maka kita bergerak memastikan supaya agensi agama di bawah saya sendiri untuk sampai ke tempat bagi menyantuni mereka yang terkena dengan mangsa banjir itu. Itu perkara yang perlu kita tekankan. Kita nak beritahu bahawasanya kita adalah merupakan orang yang mesti bertanggungjawab terhadap saudara kita, dan selalu saya ingatkan kepada semua staf-staf dan agensi saya, hari ini hari mereka, kemungkinan pula hari lain pula hari kita. Wa tilkal ayyamu nudawuluha bainan nas. Kerana hari ini berpusing, maka hari ini hari kita, hari mereka, esok entah hari kita pula. Kalau hari ini kita ingat kepada mereka yang ditimpa dengan musibah, besok apabila kita ditimpa dengan musibah, mereka juga ingat kepada kita. Okay. Dalam hal itu, Datuk, apakah peranan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk hal ehwal agama untuk memastikan pengimarahan institusi agama, masjid dan surau, dan juga aktiviti berkaitan dengan sosialisasi agama ini dapat berjalan dengan lancar mengikut SOP yang ditentukan. Dalam masa yang sama juga kita belajar banyak perkara sepanjang 2 tahun lalu dan kita memperbaiki. Misalnya fungsi-fungsi masjid dan surau, misalnya kalau boleh lebih aktif kali ini, kerana di keliling kita mungkin ramai yang sudah pun jatuh miskin, yang dah hilang kerja, baru nak berniaga semula, mereka tidak ada pendapatan. Fungsi-fungsi pusat zakat, kalau dahulu mereka dah kerja keras dah, kita tahu, mereka cakna dengan asnaf, tetapi kali ini mungkin kena lipat gandakan lagi usaha mereka dan sebagainya. Apa pandangan Datuk? Okey, dalam hal ini juga kita tidaklah hanya fokus kepada soal bentuk kerohanian saja, malahan kita juga menumpukan juga dalam bentuk-bentuk material. Antaranya ialah waktu berlaku baru ni ketika bantuan Musaadah Tijariyah yang kita telah bantu lebih kurang 1,000 orang yang menerima sebanyak RM3,000 seorang untuk kita membantu kepada khususnya dari kalangan
mereka yang berada di wilayah Persekutuan, di Labu, di Labuan dan juga di Putrajaya, seramai 3,000 kepada peniaga-peniaga waktu berlaku COVID baru ni, untuk kita berikan kepada mereka modal troka untuk mereka membina balik kejayaan mereka. Begitu juga selepas ini kita sekarang ni sedang menjalankan satu program, iaitu untuk kita nak mengeluarkan, dalam projek awal kita ialah untuk 2,000 orang asnaf yang berada di wilayah Persekutuan khususnya, yang melibatkan satu dananya iaitu sebanyak 40 juta. Kita nak beri 20,000 untuk mereka ini berniaga, grant untuk mereka berniaga. Dalam peringkat awal kita akan beri dalam bentuk qardu hasan, dan selepas itu apabila mereka pembayaran yang baik, kita akan berikan terus wang tersebut sebanyak 20,000 seorang. Kita akan cari, dan dalam masa yang sama kerjasama kita ialah bersama-sama dengan Yapim, salah satu juga agensi saya, untuk kita upskill perniagaan mereka, supaya saya nak supaya mereka yang menjadi asnaf ini bukan saja kita berikan kepada dia ikan, tapi kita nak diberikan kepada dia juga joran, supaya dia boleh keluar daripada penerima asnaf kepada pemberi zakat, insya-Allah. Itu harapan yang ada kepada saya. Sebab tu intervensi antara agensi-agensi adalah penting untuk memastikan mereka ini dapat bergerak dengan baik dan teratur. Mungkin akhir sekali sependek dua ni, Datuk, pesanan Datuk kepada pakar-pakar agama kita, asatizah kita ni lah, ada di kalangan mereka ini yang begitu vokal lah menentang vaksinasi, booster dan sebagainya, tetapi apabila dibenarkan untuk ke masjid, mereka seolah-olah mendiamkan diri bahawa kerajaan sudah membenarkan semua aktiviti pengimaran surau masjid dan sebagainya. Jadi mengapa peranan ahli agama asatizah kita ini penting untuk menyeru kepada kebaikan? Kalau kerajaan minta kita ke depan untuk mendapatkan suntikan penggalak, patutnya mempromosikan jugalah. Tetapi apabila mereka tidak mahu, mereka membawa suara-suara penentangan ini melalui kuliah-kuliah mereka dan sebagainya. Tetapi dengan kedatangan Ramadan dan tak lama lagi kita nak beraya dan sebagainya, apa pesanan Datuk? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dia kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli yang tahu kalau kamu tak tahu. Dalam hal perubatan, jangan tanya saya. Kena tanya doktor. Kena tanya ahli dia. Kena tanya. Nak buat rumah, kita kena tanya arkitek. Kita nak baiki kereta, kita tanya mekanik. Itu kena tanya ahli dia. Bab vaksin, bab penyakit sebagainya, kita kena percaya dengan orang yang alim bab berkenaan dengan hal seperti begini. Tak sepatutnya kita sebagai orang agama yang kita pun mengaji bab berkenaan dengan ayat ni tadi, kita tahu yang kita pun tidak mahir nak cakap bab-bab berkenaan dengan hal seperti begini, maka sepatutnya kita sama-sama menyokong dalam soal untuk sama-sama kita mengambil vaksin dan menggalakkan orang mengambil vaksin. Lebih teruk lagi, kita pula menjadi penghasut kepada orang, tak apa nak kena elok lah. Tak sepatutnya berlaku begitu. Kerana dalam Islam, kita memang vaksin tu salah satu ikhtiar, bukan satu-satunya ikhtiar yang perlu kita lakukan. Ini salah perkara yang perlu kita letakkan dalam diri kita. InsyaAllah terutamanya dari kalangan para asatizah yang memerlukan kepada soal kerjasama untuk memastikan suasana kesihatan awam kita berjalan dengan baik dan teratur. Kita tak nak berlaku macam ni menyebabkan mudaratnya. Kerana dalam Islam, kepentingan umum itu lebih daripada kepentingan diri kita. Terima kasih. Terima kasih Datuk Idris Hamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Mungkin nak menjelang raya, mungkin satu sesi dengan saya sekali lagi Datuk, untuk kita orang kata pun bagi pencerahan berkaitan dengan SOP untuk hari raya pula. Terima kasih Datuk sekali lagi atas masa yang ada bersama kami di Agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.